Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak murid Ustazah yang dikasihi sekalian. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pelajaran kita berkaitan dengan mata pelajaran Sirah. Pelajaran yang ketiga tajuknya Al-Khulafa'ur Rashidin. InsyaAllah hari ini kita akan fokuskan kepada kisah Khalifah Saidina Uthman bin Affan dan juga Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Baiklah, sebelum itu mari kita bersama-sama membacakan doa sebelum memulakan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, mari kita lihat Khalifah ketiga dalam Khulafa'ur Rashidin iaitu Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana beliau telah memerintah selama 12 tahun iaitu daripada 23 hingga 35 Hijriah bersamaan 644 hingga 656 Miladiah. Nama sebenar Saidina Uthman ialah Saidina Uthman bin Affan bin Abdul As. Berhimpun nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datuknya yang ketiga iaitu Abdul Manaf bin Qusay. Saidina Uthman dilahirkan pada tahun 576 Miladiah di Mekah dan berketurunan Bani Umayyah dari kabilah Quraisy, yang mana ia merupakan satu kabilah yang sangat dihormati serta disegani oleh masyarakat Arab di Mekah. Untuk makluman murid-murid sekalian, Saidina Uthman ini dilahirkan dalam keluarga yang mewah dan kaya. Beliau mewarisi kekayaan keluarganya. Ayahandanya bernama Affan bin Abdul As dan ibunya pula bernama Arwa bin Quraiz. Ibunya telah memeluk Islam dan turut berhijrah ke Madinah. Beliau termasuk dalam kalangan bangsawan yang dihormati ketika zaman jahiliyah. Saidina Uthman bin Affan telah memeluk Islam selepas Islamnya Saidina Abu Bakar, Saidina Ali dan Saidina Zaid bin Harithah. Beliau merupakan khalifah ketiga yang menggantikan Saidina Umar bin Al-Khattab dan telah dilantik dalam Majlis Syura pada tahun 23 Hijriah bersamaan 644 Miladiah. Dan Saidina Uthman bin Affan telah memerintah selama 12 tahun. Beliau telah syahid pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah setelah dibunuh sewaktu sedang membaca Al-Quran dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Jadi akhirnya murid-murid, Saidina Uthman bin Affan ini beliau telah syahid kerana telah dibunuh oleh pemberontak di rumahnya sendiri ketika Saidina Uthman bin Affan ini sedang membaca Al-Quran. Kitab Al-Quran yang dipegang oleh Saidina Uthman ketika itu juga telah dibasahi dengan darahnya sendiri. Baiklah murid-murid, Saidina Uthman bin Affan telah memainkan peranan yang amat besar dalam mempertahankan dan juga mengembangkan syiar Islam. Justru itu terdapat banyak jasa dan juga sumbangan Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, antaranya ialah yang pertama, beliau telah mengetuai rombongan hijrah ke Habasyah kali pertama yang terdiri dari 11 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Seterusnya, Saidina Uthman telah membeli perigi rumah dari Yahudi yang menindas orang Madinah. Okey murid-murid, perigi rumah ini adalah hak milik asalnya seorang Yahudi. Maka waktu itu telah berlaku satu kemarau yang panjang yang menyebabkan orang-orang Madinah kekurangan air. Kecuali pada perigi rumah ini saja, airnya tidak kering. Jadi orang-orang Madinah ini dia pergi mendapatkan sumber air daripada perigi rumah tersebut yang dipunyai oleh seorang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini dia telah mengambil kesempatan dengan menjual air daripada perigi rumah itu dengan harga yang mahal. Jadi orang-orang Madinah ketika itu yang amat memerlukan air terpaksa membeli air tersebut
walaupun dengan harga yang mahal. Melihatkan kepada peristiwa tersebut dan juga hadis ataupun sabda daripada Rasulullah SAW yang mafhumnya berbunyi, sesiapa yang dapat membeli perigi rumah tersebut, maka Allah SWT akan memberikannya ganjaran syurga. Berdasarkan kepada peristiwa tersebut dan juga sabda Rasulullah, maka Saidina Osman telah pergi berjumpa dengan orang Yahudi tersebut, iaitu pemilik perigi rumah tersebut, lalu telah mengadakan rundingan untuk membeli perigi rumah tersebut. Okey. Jadi hasil daripada kebijaksanaan Saidina Osman ini, maka Saidina Osman telah pun dapat membeli perigi tersebut dan memberi air daripada perigi rumah itu kepada orang Madinah secara percuma. Itu merupakan satu sumbangan dan juga jasa Saidina Osman yang sangat besar kepada masyarakat ataupun orang Madinah ketika itu. Okey, seterusnya yang ketiga, tidak pernah terlepas dalam peperangan yang telah disertai oleh Rasulullah. Jadi Saidina Osman ini juga tidak pernah terlepas dalam peperangan yang telah disertai oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, beliau telah dilantik sebagai duta oleh Rasulullah SAW untuk berunding dengan pemimpin kafir Quraisy Mekah yang menghalang baginda dan sahabat untuk mengerjakan umrah kali pertama dalam peristiwa Sulh Hudaibiyah. Seterusnya murid-murid, Saidina Osman bin Affan termasuk dalam kalangan sahabat yang menyertai Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathul Mekah. Apa maksud Fathul Mekah? Iaitu pembukaan kota Mekah. Okey, jadi Saidina Osman ini merupakan antara sahabat yang menyertai Rasulullah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Yang keenam, beliau bersama Abdul Rahman bin Auf telah diberi amanah oleh Saidina Umar membawa rombongan Ummahatul Mukminin ke Mekah bagi mengerjakan ibadat haji. Yang ketujuh, melakukan perluasan Masjid An-Nabawi pada tahun ke-29 Hijriah. Yang ke-8, merupakan orang pertama yang menetapkan azan sebanyak 2 kali sebelum solat Jumaat. Baiklah murid-murid, seterusnya Saidina Osman bin Affan merupakan khalifah pertama yang menubuhkan angkatan tentera laut dalam Islam. Beliau juga telah memperluaskan wilayah pemerintahan Islam sehingga ke sempadan India. Yang ke-11, Saidina Osman bin Affan telah menginfakkan 1,000 dinar bagi membiayai peperangan Tabuk. Dan yang terakhir, Saidina Osman bin Affan telah meminta Saidina Zaid bin Thabit, Saidina Abdullah bin Zubair, Saidina Sa'id bin Al-As dan Saidina Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hashim untuk menyalin semula ayat Al-Quran dalam beberapa naskah. Al-Quran yang telah sempurna dikenali dengan nama Mashaf Usmani. Jadi murid-murid, ketika Saidina Osman bin Affan ini menjadi khalifah, Islam telah berkembang. Ramai orang yang bukan daripada bangsa Arab telah memeluk Islam. Ini menyebabkan berlakunya pertelingkahan di kalangan umat Islam tentang cara sebutan dan juga bacaan Al-Quran. Jadi Saidina Osman bin Affan ini dia sangat prihatin akan masalah yang dihadapi dan beliau telah memerintahkan supaya naskah Al-Quran tersebut disalin semula. Jadi itulah sebabnya Saidina Osman meminta kepada Saidina Zaid bin Thabit, Saidina Abdullah bin Zubair, Saidina Sa'id bin Al-As dan juga Saidina Abdul Rahman bin Al-Harith untuk menyalin semula ayat Al-Quran tersebut dalam beberapa naskah. Maka naskah Al-Quran yang telah sempurna itu dikenali sebagai Mashaf Usmani yang seterusnya telah dihantar ke seluruh pusat jajahan bagi menggantikan naskah yang lama. Dan Saidina Osman bin Affan ini telah memerintahkan supaya salinan selain Mashaf Usmani ini dibakar bagi mengelakkan kekeliruan. Okeylah murid-murid, ini adalah berkaitan dengan jasa dan juga sumbangan Saidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana kita lihat banyak jasa dan sumbangan beliau terhadap syiar Islam.
Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat pula khalifah keempat daripada Khulafaur Rasyidin, iaitu Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau telah memerintah daripada tahun 35 hingga 40 Hijriah bersamaan 656 hingga 616 Miladiah. Nama sebenar Saidina Ali ialah Saidina Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau telah dilahirkan di Mekah dan dari keturunan Bani Hashim. Ayahandanya bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Saidina Ali adalah sepupu kepada Rasulullah. Okey, jadi Saidina Ali ini merupakan sepupu kepada Rasulullah. Seterusnya murid-murid, Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah memeluk Islam ketika masih kanak-kanak. Jadi beliau ini merupakan orang yang mula-mula memeluk Islam daripada kalangan kanak-kanak. Yang ketika itu beliau berusia 10 tahun. Saidina Ali bin Abi Talib telah diasuh dan dididik oleh Rasulullah SAW sejak kecil lagi dan beliau diberi gelaran Babul Ilmi, iaitu pintu ilmu. Seterusnya yang ketujuh, Majlis Syura bersetuju melantik Saidina Ali menjadi khalifah keempat menggantikan Uthman bin Affan, menggantikan Saidina Uthman bin Affan. Dan yang ke-8, pada tahun 40 Hijriah bersamaan 691 Miladiah, beliau telah syahid dibunuh oleh Abdul Rahman bin Maljam dari kaum Khawarij di Bandar Kufah ketika dalam perjalanan ke masjid untuk menunaikan solat subuh. Dan beliau juga dikebumikan di Najaf, Iraq. Okey. Jadi Saidina Ali bin Abi Talib ini beliau pun syahid dibunuh ketika mana beliau dalam perjalanan ke masjid, yang mana beliau telah dibunuh oleh Abdul Rahman bin Maljam dari kaum Khawarij. Khawarij ni apa? Khawarij ni adalah satu golongan penentang yang lahir daripada peristiwa Majlis Tahkim, iaitu peristiwa penentuan pelantikan khalifah di antara Saidina Ali dan juga Saidina Muawiyah. Jadi mereka ini penentanglah, mereka ini tak puas hati dengan pelantikan Saidina Ali. Okey, itu adalah kisah berkenaan dengan Saidina Ali bin Abi Talib. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula jasa dan juga sumbangan Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang pertama, Saidina Ali telah baring di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi pada ketika itu, orang kafir Quraisy hendak membunuh Nabi Muhammad dan mereka telah mengepung rumah baginda. Rasulullah SAW telah meminta Saidina Ali supaya menggantikan baginda di tempat tidurnya. Di sini kita dapat lihat bagaimana sifat berani yang ada pada Saidina Ali bin Abi Talib ini. Kerana apa? Kerana tanpa rasa takut, Saidina Ali ini sanggup berkorban nyawa dengan menggantikan Rasulullah SAW. Apabila orang kafir Quraisy ini berjaya masuk ke dalam rumah Rasulullah, mereka amat terkejut kerana mereka mendapati orang yang tidur itu bukanlah Rasulullah tetapi adalah Saidina Ali. Yang kedua, Saidina Ali bin Abi Talib juga telah menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin Madinah ketika baginda berangkat menuju ke Tabuk. Yang ketiga, Saidina Ali bin Abi Talib juga telah turut serta dalam peristiwa Bai'atul Ridwan. Peristiwa Bai'atul Ridwan ini adalah satu peristiwa di mana orang Islam, iaitu pada ketika itu Rasulullah dan juga para sahabat telah mengadakan janji setia kerana hendak menuntut bela di atas berita kematian Saidina Uthman yang telah diutuskan oleh Rasulullah SAW bagi menyatakan tujuan sebenar kedatangan orang Islam ke Mekah. Seterusnya murid-murid, Saidina Ali adalah khalifah yang menulis syarat perjanjian damai Al-Hudaybiyah.
Dan Saidina Ali ini merupakan juga salah seorang daripada penulis wahyu. Seterusnya, Saidina Ali bin Abi Thalib telah menyertai seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali pada perang Tabuk. Dan yang terakhir adalah beliau termasuk dalam 7 orang sahabat yang diamanahkan untuk memandikan jenazah Rasulullah SAW. Jadi demikianlah murid-murid berkaitan dengan jasa dan juga sumbangan Saidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baiklah murid-murid, demikianlah pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan Saidina Osman bin Affan dan juga Saidina Ali bin Abi Thalib. Diharapkan semua murid-murid dapat memahami pelajaran yang disampaikan pada hari ini. InsyaAllah jumpa lagi pada sesi pelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.